Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan. Okey, bahagian fungsian yang kedua ialah bahagian pengurusan sumber manusia. Okey, yang paling senang nak ingat adalah bahagian fungsian ni ialah HR, Human Resources. Okey, Human Resources merupakan bahagian pengurusan sumber manusia yang melibatkan aktiviti perancangan sumber manusia, pengrekrutan dan pemilihan serta penilaian prestasi dan kebajikan pekerja dalam organisasi. Okay, yang pertama sekali kita tengok apa dia tujuan bahagian fungsi pengurusan sumber manusia. Yang pertama, membantu perniagaan supaya berjalan lancar serta mempunyai staf yang berpengalaman. Yang kedua, memastikan organisasi mempunyai keperluan sumber manusia yang mencukupi mengikut bidang kepakaran yang diperlukan dalam organisasi. Yang ketiga, membangunkan sumber manusia bagi memastikan organisasi kekal berdaya saing dan kemahiran pekerja dapat ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan yang berlaku di dalam dan di luar organisasi. Dan yang terakhir sekali, untuk memastikan tenaga kerja kekal dalam organisasi dengan sistem pembayaran upah yang sistematik, kompetitif, menarik, yang akan mendorong pekerja ni kekal dalam suatu organisasi. Okey, peranan bahagian sumber manusia pula. Okey, kita boleh bahagikan peranan sumber manusia ni kepada 4. Pertama, kita ada perancangan sumber manusia. Kedua, sumber manusia juga ada buat latihan dan pembangunan. Ketiga, perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Dan keempat, perhubungan industri. Okey, kalau perancangan sumber manusia ni, apa yang sumber manusia ni buat ialah dia ambil pekerja dan staf, dia yang buat polisi berkaitan dengan pembangunan kerja, buat kenaikan pangkat dan sebagainya. Untuk latihan dan pembangunan, bahagian sumber manusia ni dia akan buat program-program latihan untuk pekerja baru dan juga pekerja yang sedia ada. Untuk perkhidmatan pekerja dan kebajikan pula, sumber manusia ni dia menyediakan kemudahan untuk pekerja semasa bertugas seperti kemudahan kaunseling dan sebagainya. Dan akhir sekali, untuk perhubungan industri ni, bahagian sumber manusia dia akan membantu pekerja melalui kesatuan pekerja untuk mereka menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap majikan. Okey, yang ketiga kita akan tengok bahagian fungsian kewangan. Okey, bahagian kewangan ni merujuk kepada aktiviti untuk merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan dan perbelanjaan dalam perniagaan. Okey, dalam bahagian fungsian kewangan, kita boleh tengok flow. Okey, diketuai oleh seorang akaunten, diikuti oleh pegawai kewangan, kemudian pegawai kredit dan akhir sekali ialah staf kewangan. Okey, staf kewangan ni biasanya dia akan buat dan menyediakan semua penyata kewangan, kemudian akan disemak oleh pegawai kredit. Okey, di mana dia akan menyelia semua rekod kewangan yang dah dibuat oleh staf kewangan ni. Kemudian pegawai kewangan ni pula dia akan cek bajet daripada setiap jabatan, menyediakan unjuran jualan tunai dan menganalisis maklumat kewangan harian. Dan akhir sekali, akaunten ni pula dia akan sediakan semua laporan prestasi kewangan untuk melihat untung rugi syarikat dan juga tujuan pencukaian. Okey, tujuan bahagian pengurusan kewangan kita boleh tengok kat sini. Okey, yang pertama sekali, untuk memastikan sumber kewangan yang terhad dapat diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan yang boleh menjana keuntungan dah.
Okey, yang kedua, untuk memastikan hasil kewangan yang diperoleh bukan hanya dapat menampung segala perbelanjaan tapi dapat juga memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketiga, bahagian kewangan juga akan pastikan sumber kewangan syarikat sentiasa berada dalam keadaan yang mencukupi untuk menjalankan operasi perniagaan agar operasi perniagaan tidak tergendala. Okey, ini adalah tujuan bahagian perusahaan kewangan. Okey, peranan mereka pula dia ada 3. Yang pertama sekali, dia akan buat perancangan kewangan. Okey, buat perancangan kewangan ni macam buat bajet lah. Okey, nak buat bajet, tentukan apa dia objektif kewangan yang hendak dicapai oleh organisasi. Yang kedua, dia akan agihkan sumber kewangan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan. Okey, bila bajet dah lulus, mereka akan agihkan mengikut peruntukan lah untuk setiap bahagian. Okey, dan yang ketiga, pengurusan kewangan juga akan mengawal kewangan dekat setiap bahagian fungsian ni agar bahagian fungsian ini tidak terlalu overuse kewangan yang telah diberikan, untuk mengelakkanlah berlaku penipuan, untuk mengelakkan apa-apa masalah berkaitan dengan kewangan untuk setiap bahagian. Okey, yang keempat, kita akan tengok bahagian fungsian teknologi maklumat ataupun ICT. Okey, biasanya bahagian ini merangkumi teknologi pengkomputeran dan telekomunikasi yang digunakan dalam pelbagai bidang. Okey, dia merangkumilah semua teknologi perisian untuk mengubah, memindah, memproses, menyimpan dan melindungi semua maklumat yang diperlukan dalam sebuah organisasi perniagaan secara selamat, mudah, cepat dan juga tepat. Okey, tujuan bahagian fungsian kewangan yang pertama sekali, operasi organisasi lebih efektif dan juga efisien dengan menggunakan sistem teknologi pengkomputeran dan perisian terkini. Yang kedua, memudahkan komunikasi dalam intranet dan juga luaran internet. Okey, seperti e-dagang, e-perolehan dan juga e-pemasaran. Dan yang ketiga, menyimpan maklumat dan juga data perniagaan seperti maklumat-maklumat kewangan, maklumat pembekal, penjualan, pembelian, perolehan agar pihak pengurusan senang untuk mengakses data sekiranya diperlukan dengan kadar yang segera. Kemudian, bahagian ICT juga berfungsi untuk mempercepatkan urus niaga antara peniaga dan juga pembeli. Okey, peranan bahagian fungsian pula. Pertama, bertanggungjawab terhadap keselamatan sistem, memastikan hanya pengguna yang dibenarkan sahaja boleh mengakses sistem, memastikan adanya sistem simpanan yang penuh untuk menyimpan semula data kritikal, membantu dan menolong pekerja menyelesaikan masalah berkaitan dengan penggunaan perisian baru, mengesyorkan sistem atau perisian terkini mengikut perkembangan teknologi dan keperluan perniagaan, dan membantu pengguna yang berhadapan dengan masalah komputer. Okey, ini adalah bahagian fungsian ICT. Okey, untuk bahagian penyelidikan dan pembangunan. Okey, kalau nak tahu penyelidikan dan pembangunan, kita kenal dia juga sebagai R&D, iaitu Research and Development. Sebab itu nama dia penyelidikan dan pembangunan. Biasanya dia melibatkan pembangunan produk baru dan penambahbaikan produk yang sedia ada. Okey, tujuan dia yang pertama sekali ialah untuk meningkatkan tahap pengeluaran dan pemasaran produk. Yang kedua, untuk penyelidikan dan pembangunan agar dapat menghasilkan produk yang berkualiti dengan kos yang efektif. Okey, peranan bahagian fungsian penyelidikan dan pembangunan ini ialah yang pertama, merancang aktiviti pembangunan produk baru dengan penambahbaikan yang sedia ada. Yang kedua, penyelidikan dan pembangunan juga mereka ni berperanan untuk merancang bagi menghasilkan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna lah. Okey, yang keenam, kita akan tengok bahagian fungsian pembelian. Okey, bahagian pembelian ni ialah aktiviti yang dilakukan oleh dua pihak, iaitu penjual dan juga pembeli bagi tujuan menukarkan barang dan perkhidmatan dengan menggunakan alat transaksi yang sah. Maknanya bahagian pembelian ini dia bertanggungjawab
untuk menyediakan kontrak di antara perniagaan dengan pembekal untuk membekal barang yang diperlukan dalam operasi pengeluaran. Biasanya staf bahagian pembelian ini dia bertanggungjawab untuk memastikan syarikat membayar pada jumlah yang berpatutan kepada pembekal selepas selesai proses pembelian. Dalam bahagian fungsi pembelian ini juga mereka akan menempah bahan mentah dan juga stok daripada pembekal dan pastikan bahan mentah tu sampailah, apa yang diorder itu sampai. Jadi tujuan bahagian fungsi pembelian yang pertama sekali ialah mengawal pembelian kuantiti bahan mentah. Yang kedua, dapat menguruskan pembelian bahan mentah. Ni adalah peranan bahagian pembelian. Macam cikgu cakap tadilah. Mereka ini bertanggungjawab untuk menentukan pemilihan pembekal yang bersesuaian dan yang cekap untuk pastikan barang yang diterima tepat pada masa dan lokasi yang ditentukan. Ini adalah tata cara pembelian. Yang pertama sekali, menerima tempahan pembelian daripada pengurus jualan. Yang kedua, mencari pembekal yang sesuai. Yang ketiga, menerima sebut harga daripada pembekal-pembekal. Yang keempat, menilai pembekal-pembekal. Kemudian kita akan buat pesanan pembelian dan akhir sekali penerimaan barang daripada pembekal. Sekarang kita akan tengok bahagian fungsian pengeluaran. Bahagian fungsian pengeluaran ini dia yang bertanggungjawab proses hasil barang melalui proses transformasi yang menukar input pada output bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Contoh, kalau dekat kilang Gardenia, pekerja yang bekerja di bahagian operasi ataupun di kilang yang contoh masukkan tepung, buat dough roti, dekat bahagian yang buat roti itu kita panggil sebagai bahagian fungsian pengeluaran. Bahagian pengurusan fungsian pengeluaran yang baik, cakap sebentik sangat penting untuk pastikan setiap aktiviti pengeluaran dijalankan dapat mengurangkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Baik itu kalau tengok dekat setiap perniagaan, contoh macam kilang Gardenia, kena ada pekerja-pekerja yang produktif di bahagian membuat roti agar roti dapat dihasilkan dengan cepat. Bila dapat hasilkan cepat, dia akan dapat kurangkan kos lah dan memaksimumkan keuntungan. Peranan bahagian fungsian pengeluaran. Pertama, mereka ini akan menghasilkan barang dan perkhidmatan. Kalau macam bank yang direct dengan customer lah, contoh macam yang dekat kaunter tu, kat kaunter yang jumpa dengan customer, mereka itu di bahagian pengeluaran. Kemudian dapat memenuhi keperluan dan kehendak, dan mereka ini akan menukarkan input kepada output. Ini adalah proses pengeluaran. Input, kemudian kita akan buat proses transformasi dan akhirnya kita akan dapat output. Contoh input. Input ialah tempat tanah, iaitu kilang, kemudian buruh pekerja, teknologi mesin-mesin, bahan mentah. Cikgu bagi satu contoh roti Gardenia. Input roti Gardenia, tanah iaitu kilang Gardenia, buruh pekerja di kilang Gardenia, teknologi mesin yang hasilkan roti, bahan mentah tepung. Tepung, gula dan sebagainya. Kemudian proses transformasi, akan berlaku proses transformasi daripada tepung, kita masukkan air, kita masukkan yeast dan jadikan dough, bakar roti dan sebagainya, dan akhirnya output, maka terhasillah roti Gardenia yang mempunyai pelbagai cita rasa dan juga kualiti. Ada roti coklat, ada roti sambal bilis, ada roti wholemeal dan sebagainya. Itu adalah proses pengeluaran. Selain daripada proses pengeluaran, dekat bahagian pengeluaran ini juga mereka bertanggungjawab kepada kawalan awal,
kawalan semasa dan juga kawalan selepas. Okey, kawalan awalan ini mereka akan pastikan semua bandar input berada dalam keadaan yang baik dan berkualiti. Okey, ada mesin keadaan baik, bahan mentah berkualiti, tenaga kerja yang cukup. Okey, kawalan semasa pula mereka akan pastikan bahawa kawalan pengeluaran dan juga kawalan utility mesin dan kawalan staf semasa proses pengeluaran itu dijalankan. Okey, kawalan pengeluaran, kawalan utility mesin dan kawalan staf ini berjalan dengan lancar lah. Mesin baik, staf pun mencukupi. Okey, kawalan selepas pula mereka akan memeriksa kualiti terakhir produk yang dihasilkan. Okey, cikgu bagi yang senang juga. Contoh roti gardenia. Okey, kawalan selepas mereka akan pastikan roti dibalut dengan baik, tak ada yang bocor, tak ada yang kena makan tikus dan sebagainya. Okey, yang ke-8 kita ada fungsian pemasaran. Okey, pemasaran ini adalah aktiviti mencipta nilai barang, penentuan harga, promosi, pengedaran produk bagi menggalakkan berlaku pertukaran dan yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan mencapai objektif perniagaan. Maknanya dah lepas produk itu siap, pemasaran ni yang berfungsi untuk menjalankan tugas mereka untuk sampai kepada pengguna. Okey. Mereka ini akan melakukan pertukaran antara dua pihak lah, antara pembeli dan juga penjual. Okey, bahagian fungsi pemasaran juga akan pastikan barang dan perkhidmatan sampai kepada pengguna dengan cepat. Okey, bagi melancarkan aktiviti pemasaran ni, pengurus pemasaran kena ada dua strategi, iaitu kena dapatkan sasaran pasaran dan kena pastikan campuran pemasaran dapat dilaksanakan dengan baik. Sasaran pasaran mereka akan targetlah kumpulan pengguna sedia ada atau bakal pengguna yang berpotensi untuk membeli produk mereka. Okey, campuran pemasaran ni iaitu produk, harga, pengedaran dan juga promosi dapat dilaksanakan dengan baik. Okey. Okey, peranan bahagian fungsian pemasaran ini ialah pertama sekali dapat mewujudkan dan meningkatkan permintaan, kemudian untuk mengenal pasti sasaran pasaran, yang ketiga untuk menjalinkan hubungan dengan pengguna setia. Okey. Kemudian bahagian fungsian pengagihan pula. Pengagihan ialah barang atau perkhidmatan yang diagihkan oleh perniagaan yang dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang tepat serta berada dalam keadaan yang baik. Okey, tujuan bahagian fungsian pengagihan yang pertama, untuk pastikan setiap barang yang dikeluarkan dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang betul. Okey. Kedua, untuk pastikan pemilihan setiap saluran agihan perlu bersesuaian dengan jenis barang yang hendak dipasarkan. Dan yang ketiga, untuk pastikan pengangkutan yang digunakan juga bersesuaian dengan barang yang hendak diagihkan agar tidak berlaku pembaziran masa dan juga kos. Okey, menentukan lokasi dan pastikan kenderaan tidak pulang dalam keadaan kosong. Okey, peranan bahagian fungsian. Yang pertama sekali, memastikan barang yang disimpan dengan baik dan dilabel sebelum dihantar pada waktu yang tepat. Yang kedua, memeriksa semua barang yang ditempah dan bertindak jika terdapat perbezaan atau kesilapan. Dan yang ketiga, melibatkan aktiviti pengumpulan, pengangkutan dan pengedaran barang. Dan yang keempat, melengkapkan dokumen penghantaran, menyediakan jadual pergerakan kenderaan dan menyelesaikan masalah proses pengagihan. Selain daripada itu, mereka juga yang bertanggungjawab untuk memilih saluran agihan yang sesuai untuk
produk-produk mereka. Okey, seluruh agen kita ada yang pertama sekali pengeluar terus kepada pengguna, yang kedua pengeluar peruncit pengguna, yang ketiga pengeluar pemborong peruncit pengguna, yang keempat pengeluar ejen peruncit pengguna, dan yang kelima okey, keempat sahaja.